Azim binti Zulkafli, nombor matrik 203970. Ingin membentangkan pengalaman awal sekolah di SMK Temangau. Selama 10 hari saya menjalankan PAS di sekolah SMK Temangau, terdapat perkara yang baik dan juga kurang baik ketika saya menjalani selama sekolah itu. Yang pertama ialah saya dapat mengetahui tentang sejarah sekolah. Sekolah Temangau SMK Temangau dibina pada tahun Januari 1999. Pada Januari 1999 hingga Oktober 1999, SMK Temangau menumpang sementara di SK LKTP Temangau 1, iaitu sekolah rendah yang berada di Temangau 1. Ketika itu seramai 268 pelajar pada ketika itu baru ditempatkan di sekolah SK LKTP Temangau 1 sebelum ia menjadi SK SMK Temangau. Seramai 5 orang guru pinjaman dari SMK Kemayan di ketika itu oleh kerana tiada guru yang mencukupi untuk mengajar di sekolah SMK Temangau. Tenaga pengajar campur dengan staf sokongan ialah 19 orang. Seterusnya latar belakang sekolah. Nama sekolah lama dalam kurungan Cawangan Temangau pada tahun 1999 seramai setakat seorang pembantu makmal di SMK Kemayan membantu mengajar di SMK Temangau. Di situlah bermulanya pada 1 Januari 2000 SMK Temangau telah menggunakan namanya sendiri. Pengetua ketika itu ialah Encik Muhtar bin Ibrahim. Selepas pada pembukaan SMK Temangau, majlis bacaan Yasin diadakan pada 19 Oktober pada tahun 2000 bagi meraihkan pembukaan sekolah baru. Visi, misi dan moto. Visi ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi pula melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto SMK Temangau ialah intelek, takwa dan progresif. Meningkatkan minat dan kesungguhan pelajar untuk memperoleh dan menguasai ilmu, meningkatkan kemahiran mengajar guru, menggerakkan semua warga sekolah termasuk PIBG dan PIBG komuniti setempat dan agensi-agensi luar. Yang keempat, berusaha mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dan sejahtera. Seterusnya, inilah contoh-contoh persekitaran sekolah dan bangunan akademik, dewan terbuka. Pada masa ini saya sukar untuk ke sekolah kerana terdapat staf-staf dan guru-guru yang menjalani kuarantin dan ada yang positif dan tidak boleh melawat sekolah pada ketika ini. Ini saya punya PDPR bersama guru peramping di minggu pertama dan minggu kedua. Terdapat ramai dari segi kekangan internet, waktu mereka. Sebenarnya ini adalah struktur organisasi sekolah. Pengetua sekolah SMK Temangau ialah Encik Alias bin Ismail, PK Pentadbiran Puan Zalina binti Rahman, Penolong Kanahem Encik Kasim bin Samad dan Encik Sapro, PK Kurikulum. PK Bimbingan dan Kaunseling ialah Puan Nur Elin bin Zakaria. Sebenarnya JK Bahasa Puan Bruce Salihah binti Muhammad. JK Sains ialah Encik Yazid bin Yaakob. JK Kemanusiaan Puan Azizah bin Abu Talib dan JK Vocational Teknik ialah Encik Muhammad Saiful bin Baharum.
Seterusnya, budaya sekolah yang terdapat di SMK Temanggau ialah semua berkaitan sekolah menunjukkan kerja yang kompeten dalam membuat atau melaksanakan satu program. Mereka dengan penuh fokus dan baik bagi memastikan hasil kerja mereka berkualiti. Seterusnya, guru dan juga staf di sekolah ini kelihatan bersemangat dan sentiasa membawa aura positif bila mereka melakukan sesuatu kerja. Yang akhir sekali ialah pemikiran terbuka oleh guru-guru ini memberi saya impak yang positif, iaitu mereka akan membantu guru-guru yang baru atau guru-guru praktikal yang baru. Mereka akan membantu untuk dan membimbing untuk terus berjaya untuk dalam profesi guru ini. Sebenarnya budaya kerja bersemangat dan membawa arah positif. Guru-guru berfikiran terbuka, mengamalkan kerja pasukan, kualiti kerja yang baik dan pengurusan yang cekap. Sebenarnya inilah persatuan ibu bapa sesi 2020 hingga sesi 21. Penasihatnya Encik Halim bin Saleh, Yang di-Pertua Encik Adas bin Ismail, Naib Yang di-Pertua Encik Samsun bin Saleh, Puan Zalina bin Rahman ialah Biro Kurikulum. Seterusnya saya Nur Azrina binti Mat Syarif, Bendahari Encik Rizal bin Yaakob, Biro Kurikulum Encik Zafar bin Ishaq, Biro Bina Insan Encik Nur Syazlin binti Azman, dan Biro Persiraan Elin Zakaria, dan seterusnya Biro Disiplin ialah Encik Kasim bin Samad. Dan pada itu juga peranan PIBG yang ada pada SMK Temanggau ialah berperanan untuk menjalinkan hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru. Kedua, berperanan terhadap pencapaian akademik di sekolah, membantu dan menambah usaha sekolah untuk memenuhi kehendak dan keperluan para pelajar. Seterusnya, mengajar aktiviti yang dapat menambahkan minat para pelajar. Yang akhir sekali adalah berperanan sebagai entiti utama yang membolehkan kelompok ibu bapa dan guru berkongsi dan bertukar pendapat serta maklumat. Ini refleksi ketika saya 10 hari saya menjalankan PAS di SMK Temanggau. Bagi persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah secara dalam talian, ada mempunyai kebaikan dan ada juga keburukan. Kebaikannya ialah pelajar murah faham oleh kerana guru menggunakan alat bantu mengajar dengan baik. Kedua, pelajar dapat menyiapkan tugasan di rumah dan ia dapat diawasi oleh ibu bapa mereka atau adik-adik mereka lah. Yang ketiga, pelajar mudah untuk mengakses bahan dari internet untuk dijadikan rujukan. Kekurangannya pula ialah setengah pelajar kurang memberi perhatian kerana kaya internet sukar bagi pelajar untuk menjalani PDPR. Dan akhir sekali, pelajar tidak hadir ke kelas kerana mereka duduk di rumah dan susah untuk mereka untuk. Seterusnya, alat bantu mengajar dan bahan projektor, whiteboard, Google Form, e-book, kamus online, YouTube dan video menarik telah digunakan oleh guru pendamping untuk cara beliau mengadakan sesi PDPR bersama murid-murid atau pelajar. Sebenarnya amalan pedagogi yang digunakan oleh guru pendamping adalah memberi soalan kebat apabila selesai kelas PDPR bersama pelajar, menggunakan komunikasi dengan baik supaya dapat menarik minat pelajar untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya, memberi tugasan dan perlu menyelesaikan dengan segera supaya pelajar peka ketika sesi pembelajaran PDPR. Dan akhir sekali, bagi amal pedagogi ialah Google Form, jadi Google Zoom atau Google Meet supaya mereka bincang dan menyelesaikan bersama-sama. Sebenarnya pelaksanaan kebat. Guru pendamping menjadikan soalan-soalan kebat kepada pelajar supaya mereka lebih
peka dan tidak bosan semasa PDPR. Soalan kebat diberikan dalam bentuk Google Form. Aktiviti tentang pelaksanaan kebat dilakukan secara individu dan berbulan. Objektif soalan kebat yang diberikan supaya pelajar dapat berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Seterusnya, soalan perbebasan juga, guru pengambil meletakkan soalan-soalan kebat. Seterusnya, refleksi daripada segi aktiviti kurikulum ialah kurikulum ini agak mencabar kerana tidak boleh bersemuka, tapi pihak sekolah telah membuat aktiviti seperti menciptakan tajuk seperti dalam yang saya katakan yang mempromosikan badan uniform yang mempunyai cara-cara tersendirilah dari sekolah, iaitu memaknai gambar dalam aplikasi WhatsApp atau Instagram, Facebook. Di situlah guru-guru penyelia menilai markah-markah daripada segi aktiviti kurikulum yang ada di sekolah SMK Tembangau. Kebaikan aktiviti kurikulum yang ada pada SMK Tembangau ialah mengembangkan bakat dan minat pelajar. Kedua, dapat meningkatkan daya fikiran yang kreatif dan inovatif. Kekurangannya, melakukan hal tanpa pemantauan guru. Dan seterusnya, pelajar tidak melakukan di rumah kerana tiada pantauan daripada guru, sukar untuk mereka melakukannya. Peranan guru penasihat badan uniform ini daripada aktiviti kurikulum itu memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatan konsep, memastikan ada perlembagaan dan peraturan, memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah, merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar, memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Seterusnya, merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan badan beruniform dan bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Seterusnya, refleksi bagi budaya sekolah. SMK Tembangau mempunyai budaya sekolah iaitu seperti sebelum memulakan kelas mereka akan membaca doa. Wakil pelajar, seorang wakil pelajar akan memula membaca doa. Di sini mempunyai terdapat kebaikan, itu dapat memulakan kelas dengan suasana yang harmoni, mudah untuk menimba ilmu di awal permulaan. Cadangan saya untuk penambah baik untuk mensejahterakan semua. Seterusnya, budaya sentiasa senyum. Walaupun murid-murid atau pelajar ada dalam tidak bersemuka atau tidak berjumpa cakap face to face, tetapi di dalam online atau PDPR pun mereka sentiasa senyum. Itu adalah budaya sekolah yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar dan kaki tangan guru-guru di dalam SMK Tembangau. Kebaikan ialah pelajar dan guru akan berasa gembira dan kekurangannya segelintir pelajar suka untuk menonton kesemuan itu kerana mungkin ada masalah-masalah sendiri ke kan. Dan cadangan penambah baikan ialah pihak sekolah perlu memberikan penekanan kepada pelajar dari segi budi bahasa dan senyuman. Seterusnya, atau dari semasa PDPR ialah yang baik ialah dapat mempunyai harmoni berterima kasih dalam diri pelajar. Kekurangan akan ada pelajar ni semasa bermula sesi PDPR dan selepas PDPR. Maksudnya semasa mula PDPR akan ada yang memberi salam, ada yang baru masuk, lewat masuk, macam tu. Dan seterusnya, yang berterima kasih tu di hujung kelas mereka tinggalkan kelas itu saja, tiada berterima kasih. Dan
Cadangan penambahbaikan ialah memastikan pelajar benar-benar bersedia terlebih dahulu untuk memberi salam dan mengucapkan terima kasih. Sebenarnya budaya sekolah yang ada di SMK Temanggung adalah kelas taman. Kelas taman ini mempunyai kebaikan iaitu meningkatkan prestasi pelajar dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Kedua, melatih pelajar untuk lebih peka dan cemerlang dalam peperiksaan. Bagi kekurangannya pula, pelajar akan berasa penat dan letih kerana belajar terlalu lama dan berkemungkinan pelajar akan hilang tumpuan. Dan cadangan penambahbaikan saya ialah memberi masa rehat. Kedua ialah menyelitkan sedikit unsur-unsur permainan semasa tu untuk bagi mereka lebih aktif dan tidak mengantuk atau mudah letih. Seterusnya, budaya sekolah ialah budaya membaca Yasin. Kebaikannya ialah melahirkan jiwa yang bersih dan tenang serta sasiah diri yang terpuji. Kedua, membina sasiah pelajar. Kekurangannya ialah terlalu formal atau bersederhana. Cadangan yang saya berikan ialah menyelit ceramah selepas bacaan Yasin, menjemput ceramah daripada luar untuk mengendalikan bacaan Yasin dan juga sesi ceramah. Seterusnya adalah program mentor-mentee. Kebaikannya dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar, dapat membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mentee supaya menjadi pelajar yang bermotivasi tinggi. Dan kekurangannya akan ada pelajar yang bosan dengan perkara program ini. Dan seterusnya, cadangan yang berbagai adalah melakukan aktiviti yang menarik agar dapat menarik minat pelajar. Seterusnya ialah apa yang saya dapat daripada budaya kerja di sekolah ni, mereka staf-staf, guru-guru atau murid-murid pelajar bersemangat dan membawa arwah positif. Kedua, guru-guru berfikiran terbuka, mengamalkan kerja sepasukan, kualiti kerja yang baik, pengurusan masa yang cekap. Dan kebaikan ialah persekitaran sekolah menjadi harmoni, sentiasa mempunyai idea yang bernas dan kreatif, dapat menyelesaikan suatu kerja dengan mudah, boleh dijadikan contoh dan motivasi untuk diri sendiri, dan akhir sekali proses pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan lebih lancar. Bagi penutup, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia saya itu Dr. Samsul dan rakan-rakan yang membantu saya dan guru-guru yang berada di SMK Temanggung, guru pendamping, rakan-rakan, ibu bapa yang sudah banyak membantu untuk saya menjalani program PAS ini. Dari kesimpulan saya berharap dengan program mendapat impak yang positif, dapat untuk menempuhi dan menjadikan saya lebih bagus dan terbaik di masa akan datang. Program PAS ini banyak memberi saya kebaikan-kebaikan untuk dijadikan, untuk diaspirasikan untuk serta menjadikan saya satu titik mula untuk menjadi seorang guru yang baik atau terbaik untuk masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.